Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dayang Nurul Syakira binti Nordin, nombor matriks 208511 daripada Bachelor Pendidikan Sains Pertanian. Hari ini saya akan membentangkan pembentangan kursus pengalaman awal di sekolah. Untuk maklumat, saya telah melaksanakan kursus ini di Sekolah Menengah Kebangsaan Badin Tuaran di bawah penyeliaan guru pembimbing Puan Lourdes Gonzalez. Latar belakang sekolah. Sekolah ini ditubuhkan pada tahun 1967 dan dikenali sebagai Government Junior Secondary School dan menumpang bangunan SRK Pekan Tuaran pada ketika itu. Pada tahun 1973, bangunan SRJK Chen Sing dipinjamkan untuk menempatkan pelajar tingkatan 1 dan kelas peralihan. Tapak bangunan sekolah siap dibina pada tahun 1974. Nama sekolah pula diambil sempena nama seorang tokoh Tuaran iaitu orang kaya-kaya Badin. Seterusnya, visi dan misi sekolah. Visi sekolah adalah merealisasikan SMK Badin Tuaran sebagai sekolah yang berketerampilan dan berwawasan tinggi melalui pendidikan berkualiti berasaskan amalan Sekolah Transformasi 2025 kohort kedua. Manakala terdapat 5 aspirasi misi sekolah, antaranya adalah pengurusan dan kepimpinan yang cekap, berkesan telus dan tulus. Lokasi Sekolah Menengah Kebangsaan Badin ini terletak di daerah Tuaran dan merupakan sebuah sekolah luar bandar yang terletak berhampiran dengan kawasan Pekan Tuaran dan Jalan Raya. Infrastruktur sekolah, terdapat 39 buah infrastruktur yang pelbagai yang menjadikan sekolah ini serba lengkap. Untuk infrastruktur berkaitan RBT pula, sekolah ini menyediakan 3 buah bengkel KH dan bilik ERT. Persekitaran sekolah dan bilik darjah. Persekitaran sekolah yang selamat dan kondusif serta mengamalkan persekitaran dan suasana pembelajaran abad ke-21 dalam bilik darjah. Sekolah ini juga dihiasi dengan 33 buah taman. Semasa saya menjalankan PALS di sekolah ini, penambahbaikan dan penyelenggaraan sekolah secara besar-besaran dan menyeluruh sedang dijalankan. Ini adalah persekitaran sekolah sebelum penyelenggaraan, keadaan bilik darjah semasa kelas PDP norma baru, serta persekitaran sekolah semasa penyelenggaraan. Pemerhatian proses PDPR. Pada ketika itu, guru baru sahaja menghabiskan silibus bab 3 RBT tingkatan 3. Oleh itu, aktiviti yang dijalankan adalah menonton video ulang kaji bab 3, latih tubi bab 3 dan juga membuat video iklan. Kekuatan aktiviti ini adalah mudah dan ringkas dengan mengambil kira kekangan yang dihadapi oleh murid seperti capaian internet yang lemah. Kelemahannya pula adalah aktiviti ini agak membosankan serta penglibatan murid yang pasif kerana tiada komunikasi dua hala antara guru dan murid serta hanya menggunakan aplikasi WhatsApp sahaja sebagai medium pembelajaran. Seterusnya, kemudahan ABM dan BBM. ABM yang digunakan ialah komputer riba, telefon pintar dan aplikasi WhatsApp. Kekuatannya adalah alat ini ada pada semua murid, manakala kelemahannya pula capaian internet yang lemah di kawasan tempat tinggal segelintir murid. Manakala, kemudahan BBM yang digunakan ialah video pengajaran YouTube, aplikasi kuis, buku teks dan buku kerja. Kekuatannya adalah penggunaan bahan visual yang dapat membantu pelajar untuk memahami lagi topik ulang kaji. Kelemahannya pula adalah video daripada sumber YouTube yang memerlukan capaian internet yang kuat untuk menonton video tersebut. Amalan pedagogi. Guru menggunakan pendekatan didaktif. Kekuatannya adalah cara penyampaian isi yang mudah serta menjimatkan masa dan tenaga guru. Kelemahannya pula adalah agak membosankan, mengongkong kreativiti pelajar serta tidak menjamin ingatan yang kekal. Guru juga menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan projek. Kekuatan kaedah ini dapat menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah dan kemahiran pengurusan masa dalam diri murid. Kelemahannya pula, tidak semua murid menghantar tugasan yang diberikan. Penyediaan rancangan pengajaran. Guru telah menyediakan 2 rancangan pengajaran, iaitu rancangan pengajaran tahunan dan harian (RPH). Kekuatan RPH ialah dapat membantu guru untuk mencapai objektif pengajaran serta mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam sesi PDPR. Kelemahannya, tidak semua rancangan dalam RPH dapat dilaksanakan dengan baik disebabkan oleh penglibatan pelajar dalam kelas PDPR yang tidak memberangsangkan. Pelaksanaan kebat.
Pelaksanaan kebat dapat dilihat melalui aktiviti menghasilkan video iklan menggunakan tahap pemikiran menganalisis. Kekuatan pelaksanaan kebat adalah berupaya untuk menghasilkan idea yang kreatif dan inovatif menggunakan aras pemikiran kebat iaitu menganalisis. Kelemahannya pula dari segi penglibatan pelajar, di mana pelajar pasif dan kurang respon, serta terdapat pelajar yang tidak menghasilkan video tersebut. Kesediaan diri sebagai seorang guru. Semua perkara ini memberi pendedahan tentang dunia pendidikan sekarang serta realiti yang dihadapi oleh guru-guru lebih-lebih lagi waktu PDPR. Saya juga didedahkan dengan aktiviti yang sesuai untuk pelajaran yang pelbagai aras pemikiran. Saya juga mengetahui amalan pedagogi yang sesuai digunakan untuk menyampaikan pelajaran dan mencapai objektif yang ditetapkan. Aktiviti kokurikulum. Saya telah mengikuti aktiviti unit beruniform Persatuan Pengakap Tingkatan 3. Aktiviti yang dijalankan adalah pengenalan kepada pengakap melalui perkongsian slide di Google Meet dan perkongsian video dan slide dalam grup WhatsApp serta kuis ringkas untuk menilai pemahaman pelajar. Kekuatannya adalah platform yang sesuai dalam pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Kelemahannya pula tiada penerangan tentang perincian aktiviti sebelum perjumpaan. Proses pengendalian aktiviti kokurikulum. Guru membuat hebahan sehari sebelum perjumpaan. Seterusnya perkongsian pengenalan kepada pengakap melalui dua platform yang berbeza iaitu Google Meet dan juga grup WhatsApp. Kemudian guru memberi kuis ringkas berkenaan tajuk melalui grup WhatsApp. Kekuatan proses pengendalian aktiviti adalah murid boleh melakukan persediaan sebelum perjumpaan, manakala kelemahannya pula agak huru-hara kerana hanya seorang guru sahaja yang mengendalikan aktiviti disebabkan oleh pengasingan aktiviti mengikut tingkatan. Kepentingan aktiviti kokurikulum terhadap profesionalisme keguruan. Ia dapat meningkatkan kepimpinan diri seorang guru serta kemampuan guru dalam pengurusan masa yang berkesan. Guru juga dapat menganalisis perkara yang boleh dilakukan untuk mengurus pelajar. Budaya sekolah dan budaya kerja. Budaya sekolah yang diamalkan ialah amalan 3R dan budaya pembersih. Kekuatan budaya ini melahirkan pelajar yang mencintai serta cakna terhadap pencemaran dan keadaan alam sekitar. Kelemahannya pula, terdapat segelintir murid yang membuang sampah dalam laci. Seterusnya, penambahbaikan yang boleh dilakukan adalah dengan memberikan denda kepada pelajar yang membuang sampah dalam laci meja. Seterusnya, budaya kerja yang diamalkan adalah memelihara dan mempertingkatkan imej sekolah. Kekuatan budaya ini adalah setiap tahun nama SMK Badin terpampang di dada akhbar melalui pencapaian sekolah dalam akademik dan kokurikulum. Kelemahannya, dari segi penggunaan media sosial yang tidak dikemas kini membuatkan komuniti tidak tahu tentang perkembangan semasa dan pencapaian sekolah. Oleh itu, penambahbaikan yang boleh dilakukan adalah dengan melantik jawatan kuasa media sosial untuk mengendalikan laman media sosial sekolah. Cadangan aktiviti sulam. Cadangannya adalah pihak sekolah boleh membuat program tentang pengenalan kepada ekobrik, di mana perkara ini dilihat melalui masalah pembuangan sampah plastik dalam sungai Tuaran yang sukar untuk dibendung dari dulu lagi. Oleh itu, aktiviti yang boleh dijalankan adalah dengan pihak sekolah memanggil pihak yang berkaitan untuk memberi taklimat serta ceramah tentang ekobrik kepada pelajar. Kemudian, mengadakan program bersama komuniti setempat di mana pelajar mengaplikasikan dan menyampaikan pengetahuan sedia ada kepada komuniti. Melalui aktiviti sulam, komuniti mendapat manfaat apabila sulam dapat menyelesaikan isu atau masalah yang dihadapi oleh mereka. Manakala murid pula mendapat manfaat kerana berpeluang untuk mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dalam kehidupan sebenar. Rumusan daripada pembentangan. Pembentangan saya adalah serba sedikit pengalaman saya mengikuti dan memperhatikan keadaan sekolah secara dalam talian. Saya juga dapat melihat realiti sebenar seorang guru dan ianya adalah salah satu
pembelajaran yang memberi impak kepada persediaan saya sebagai seorang bakal guru kelab. Saya juga dapat belajar beberapa perkara penting seperti budaya sekolah, budaya kerja dan juga aspek-aspek penting yang saya perlu tahu untuk menjadi seorang guru yang baik dan cemerlang. Cadangan penambahbaikan untuk kursus ini pula adalah dengan menyediakan buku log kepada pelajar untuk pelajar mencatatkan aktiviti harian mereka. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.